Okey, soalan yang pertama, banding dan bezakan satelit geopegon dan juga satelit bukan geopegon. Okey, ini dah ada dalam buku teks yang telah diringkaskan dalam peta Eyting, peta buih berganda. Untuk tulis je lah semua. Yang tengah ni dia punya persamaan dia. Ya, yang kat tengah ni persamaan dia. Okay, ada 3 persamaan bagi satelit geopegon dan juga satelit bukan geopegon. Okay, manakala yang dia tak bersambung tu dia adalah perbezaan dia lah. Perbezaan. Yang bawah ni contoh. Ni contoh. Okay, so perbezaan ni inilah. Ni perbezaan dia. Ni perbezaan dia. Okay. Yang segitiga ni kegunaan dia. Kegunaan dia. Okay, itu perbezaan ataupun banding dan bezakan satelit geopegon dan juga satelit bukan geopegon. Okay, soalan kedua, apakah faktor yang menentukan laju linear satelit-satelit yang mengorbit bumi? Okey. Apa rumus bagi laju linear? Rumus bagi laju linear? Punca kuasa GM per R. Okey, punca kuasa GM bahagi dengan R. Okey, ni rumus bagi laju linear. Okay, daripada rumus laju linear ni, kita tahu bahawa G, dia punya nilai dia malar, M pun malar. Okey. Jadi oleh kerana GM adalah malar, okey, kat sini M besar kan? Sebab M besar ni merujuk kepada bumi lah. Kan? Sebab mengorbit bumi. Kalau mengorbit matahari, M besar itu merujuk kepada matahari. So apabila dua nilai ni dah malar, maka yang akan mempengaruhi laju satelit adalah jaraknya, jejari jejari orbit. Jawapannya adalah jejari orbit. Jejari orbit yang akan menjadi faktor yang menentukan laju linear satelit tu. Okay, mana dalam latihan 3.2 kan. 3.2, kalau jejarinya dekat, dia akan menyebabkan apa? Laju linear satelit ataupun laju linear bagi objek yang mengorbit akan bertambah. Okey, soalan yang ketiga, nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi nilai halaju lepas. Okey, dia minta kat sini halaju lepas. Okey, rumus bagi halaju lepas. Rumusnya apa? V sama dengan punca kuasa 2GM bahagi dengan R. Okey, ni halaju lepas. Okey, halaju lepas rumusnya V sama dengan 2GM per R. Jadi halaju lepas ni suatu objek bergantung kepada jisim bumi, dia bergantung kepada jisim bumi dan juga jarak objek. Dua ni sahaja yang akan mempengaruhi jisim bumi. Kalau dekat bumi, jisim bumi lah. Dengan jarak objek. Okey, dari pusat bumi. Okey. So maksudnya Cikgu kalau tulis jisim planet boleh sebab dia M tu dia merujuk, kalau kita pergi Marikh, kita nak tahu berapa halaju lepas dekat Marikh. Jadi M tu akan merujuk kepada planet Marikh tu lah. Kalau dekat Utarid, M, kita nak tahu berapa halaju lepas dekat Utarid, masa M tu adalah merujuk kepada Utarid. Okey. Okey, so maksudnya jisim bumi kat sini, kalau kita merujuk kepada bumi, alam M tu merujuk kepada jisim bumi. Jadi halaju lepas bergantung kepada jisim bumi ataupun jisim planet dan juga jarak objek dari pusat bumi ataupun jarak objek daripada pusat planet. Okey, sebabkan silibus awak lebih fokus kepada bumi silibus awak lebih fokus kepada bumi. Okey, halaju lepas tidak bergantung kepada jisim objek. Dia tidak bergantung kepada jisim objek. Ini kena ingatlah. Jisim objek tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah jisim bumi tu.
dan lepaskan ke ruang angkasa. Jisim objek tidak mempengaruhi. Tak kisahlah dia nak bawa ISS yang besar ke, ISS yang kecil ke, itu tidak mempengaruhi pun. Hala je lepas. Okey. Soalan yang keempat. Bincangkan sama ada sebuah kapal angkasa X berjisim 1,500 kg dan kapal angkasa Y berjisim 2,000 kg memerlukan laju lepas yang berbeza untuk terlepas daripada graviti bumi. Betulkah dia perlukan laju lepas yang berbeza? Tak. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa Sebab tidak? tak. Sebab Satu objek tidak Laju lepas sebab tidak jisim bergantung objek pada tak jisim objek. bergantung pada jisim. Okey, betul. Kerana laju lepas tidak bergantung kepada jisim objek. Kerana laju lepas tidak dipengaruhi oleh jisim objek. Okay. Dia cuma dipengaruhi oleh objek tu nantilah kat mana nak letak macam tu lah. Okey. Soalan yang kelima. Soalan terakhir lah ni. Satelit pemerhati bumi. Proba-1. Okey, mengorbit bumi pada ketinggian. Okey, mengorbit bumi pada ketinggian 700 meter. Nampak dia tulis ketinggian, maksudnya H sama dengan 700 kilometer. Kilometer bukan unit SI. Tukar kepada unit SI dulu. Dapat 7 darab 10 kuasa 5 meter. Berapakah laju linear satelit itu? Berapakah laju linear satelit itu? Nak cari apa? Nak cari V, betul? Laju linear. Sama dengan rumusnya G M bahagi dengan R. Punca kuasa. Okey, dekat sini R kecil. Tapi dalam soalan dia bagi H. Kalau dalam soalan dia bagi H, secara automatik tengok kat sini. Dia bagi R besar. Betul tak? Maksudnya rumus yang awak kena gunakan adalah punca kuasa GM bahagi dengan R besar tambah dengan H. Okay, so dapat rumus, masukkan nilai B sama dengan punca kuasa 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab dengan jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan hasil tambah jejari bumi 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah dengan ketinggian satelit daripada bumi iaitu 7 darab 10 kuasa 5. Punca kuasakan. So berapakah nilai yang dapat? Berapa Mimi? Mimi ada ke Mimi? Kan? Udah berapa udah? Udah tak dapat jawab. Okey, apa Furqan jawapannya? Jawapan akhir. 7,504.82. 7,004. 82. 82 meter per saat. Okey. 7,504.82 meter per saat. Okey, ni jawapan lah. Kalau nak confirmkan betul ke salah, tekan calculator menggunakan nilai yang telah dimasukkan ni. Kalau betul kau nak tekan, betul lah jawapan kat sini. Okey. Ya. Kalau jawab macam ni, jawapan dia 7.5 darab 10 kuasa 3. Okey, kalau 7.504 sekurangnya ataupun 7.505 darab 10 kuasa 3. Okey.
Cikgu, Ya saya. kalau tak ada 5 kat belakang dia, saya jawab 7.50 darab 10 kuasa 3. Oh, dia tak boleh tu sebab 4 ni. Kalau tulis 7.5 darab 10 kuasa 3 kan. Ni kalau saya besarkan dia akan dapat 7500 betul tak? Betul? Betul. 7500 dengan 7504 berbeza tak? Beza. Berbeza kan. Okey. Sebab tu kalau nak buat dalam standard form, kalau ada nombor tu ada, habiskan. Habiskan. Ataupun sebaiknya tulislah macam ni. Tak payah tukar standard form. Okey. Lebih selamat. Lebih selamat. Yang ni salah. Kalau 7.5 saja salah. Okey, boleh? Faham Okey, ni soalan ni sebab ni soalan ni minta laju linear. Laju linear ni merujuk kepada apa? Laju linear ni adalah laju satelit tu mengelilingi ataupun laju satelit tu semasa dia mengorbit. Itu laju linear maksudnya. Laju linear ni merujuk kepada laju satelit semasa dia mengorbit. Okey. Lepas tu laju satu lagi apa? Halaju lepas. Halaju lepas ni halaju minimum yang diperlukan untuk satu objek ni menentang ataupun mengatasi daya graviti dan dia boleh lepas ke ruang angkasa. Itu. Laju lepas. Halaju lepas laju minimum yang diperlukan untuk satu objek mengatasi daya graviti dan melepasi dan berada di luar lah kan. Berada mengatasi ruang angkasa lah macam tu lah maksudnya. Rujuk semula. Maksud bagi laju apa? Halaju lepas. Halaju lepas. Halaju lepas ni laju kita nak melepasi daya graviti. Laju linear ni merujuk kepada satelit tu. Masa satelit tu dia bergerak, berapa laju dia? Macam tu. Laju bagi satelit semasa mengelilingi. Mengelilingi bumi tu masuk laju linear. Kena bezakan laju linear dengan halaju lepas. Tu kena bezakan. Sebab laju linear rumus dia lain, halaju lepas rumus dia lain, tak sama. Okay, ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Okay, tak ada. Terima kasih. So, habis perbincangan kita untuk latihan formatif. Okay, latihan formatif bagi bab 3.